أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Yang mana Aisyah radhiyallahu anha sebut, man ahdatha, siapa yang mengada-adakan, mencipta-cipta, mereka-reka, fi amrina hadha, dalam urusan, maksudnya agama kami ini, apa yang bukan daripada dia, fahuwa rad, maka amalan dia ditolak. Ini hadis yang tak disukai oleh mereka yang selalu melakukan bid'ah. Dan orang-orang sunnah sendiri pun kadang-kadang takut nak sebut hadis ni. Sebab kalau sebut hadis ni, ini petanda dia ni, saya tak tahulah. Ini hadis ni. Daripada hadis ni, ulama mengambil satu kaedah. Asal bagi segala ibadah adalah haram, adalah ditegah, melainkan apa yang wujud dari dalil syarak. Kita tahu kaedah-kaedah dalam usul fiqh diambil daripada dalil. Mana datang kaedah sekian? Mana datang, kalau tak kita katakan asal bagi kaedah ibadah adalah haram. Orang nanti kan, orang kata mana ada asal bagi ibadah harus, tak ada dalil yang mengharamkan. Kita selalu dengar macam tu kan. Tetapi hadis ini menyanggah semua. Nabi kata, siapa yang mengada-adakan satu amalan yang asalnya tak ada dalam agama, amalan ini ditolak. Maksud dia, siapa yang apa dia? Melakukan any amalan yang tak diasas diajarkan oleh Nabi SAW, maka ditolak. Ini adalah asal kaedah, segala ibadah hukumnya haram, melainkan ada dalil yang membenarkan. Segala yang berkaitan dengan urusan keduniaan adalah harus, melainkan ada dalil yang mengharamkan. Daripada mana? Daripada ayat Allah kata, huwallazi ja'ala lakum huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Allah lah yang menciptakan buat kamu segala apa yang ada atas muka bumi ini untuk kamu. So, asal kepada segala keduniaan harus. Kita nak pakai baju macam mana? Silakan. Tak ada dalil yang kalaulah ada dalil yang mengharam, yes, benda tu jadi haram. Contohnya, Nabi kata jangan pakai pakaian yang syuhrah, yang macam nampak pelik daripada orang, menonjol daripada orang yang lain. So ketika itu pakaian tersebut menjadi haram dengan dalil. Kalau kita pakai baju apa pun tak ada masalah, tetapi jika ada dalil mengatakan misalnya dia pakai tersebut membuka aurat, maka pakaian tersebut jadi haram disebabkan dia buka aurat. You nak makan apa pun silakan makan, melainkan ada benda-benda yang telah diharamkan syarak dalam tu. Kita nak makan nasi dengan daging boleh, tetapi tiba-tiba kita tahu tersebut daging tu daging khinzir, kita tahu ada dalil mengharamkan daging khinzir, kita tak boleh makan. Tiba-tiba kita tahu daging tersebut bukan sembelihan yang halal, kita tak boleh makan sebab kita tahu Islam menegah. Kalau tak, asal makanan tersebut adalah harus dan boleh nak guna kereta, sila. Nak kata orang kata macam tu naik unta je lah, kereta ni semua bidah. Salah faham. Urusan keduniaan bukan dari sudut bid'ah ataupun tak. Sebab dalam ayat tersebut menjadi kaedah segala bentuk keduniaan, kebendaan, urusan kehidupan ni adalah harus, melainkan ada dalil yang menghalang dia. Tetapi sebaliknya agama, kalau segala apa yang ada dalam agama ni jangan kita buat dulu, melainkan ada dalil yang membenarkan. Kalau tak, kita akan mereka-reka macam-macam amal ibadah dengan alasan tak ada dalil yang mengharamkan. Sekejap lagi kita buat solat boleh? Sekejap lagi pukul 12 kita buat, tak ada, saja tak ada tegahan. Oh, ada dalil tegah, baiklah, solat benda baik. Kemudian kita nanti lepas ni, siapa-siapa yang datang ke kuliah sini, setiap kali orang datang kita anjurkan satu solat
welcome penuntut ilmu. Apa salahnya solat? Benda baik. Tak ada dalil. Jadi kita kena tahu kaedah bagi dalam urusan ibadah, tak boleh kalau tak manusia akan cipta macam-macam amalan yang disangka niat dia baik demi tujuan yang baik. Tapi kita kena tahu bila mana kita nak beramal ibadah, kita kena bersesuaian, kena follow Nabi SAW dalam beberapa perkara berikut. Antaranya yang pertama, dari sudut cara mesti betul macam mana Nabi SAW buat. Kita tak boleh lah kalau kita solat dah Nabi dah bagi tahu, okey rukuk dulu, bangun baru sujud. Tiba-tiba kita tukar, sujud dulu baru kita buat rukuk. Alah, tak ada dalil yang tegah pun. Cuma saya rasa sujud masa daripada berdiri tu lebih fresh untuk nak buat macam tu. No. Cara mesti kena betul. Kemudian jenis dia kena betul. Kalau jenis dia tak betul, ditolak juga. Korban, misalnya kita buat korban. Dalam agama bagi kita buat korban untuk binatang-binatang ternakan. Apa, kambing, lembu, unta. Tiba-tiba kita kata kita korban ayam lah. Benda tu salahnya. So kaedah tersebut salah. Jenis dia salah. Itik tersebut bukan jenis binatang yang dibolehkan untuk buat korban. Tapi kalau nak sembelih lah. Nak bagi makan, bukan korban lah. Mesti kena dari sudut masa kena betul. Jangan buat something benda yang tak kena masa. Tiba-tiba puasa Ramadan, sepatutnya bulan Ramadan, kita buat awal sikit lah. Bulan Syakban kita buat je, asalkan 30 hari. Salah. Tak menepati petunjuk Nabi SAW. Tempat pun kena betul. Jangan pakai belasah je. Sebagai contoh, kita tahu iktikaf disyariatkan di masjid. Tak apalah, kali ni kita iktikaf di hotel ataupun kita iktikaf di padang sekolah. Saja nak iktikaf. Yang penting kita lepak mengaji. Bukan iktikaf, salah cara. Walaupun niat dia baik, tetapi cara dia salah, kaedah dia salah, masa dia salah, tempat dia salah, jenis dia salah. So benda ni tak diterima. Itu bukanlah kita mengikut mutabaah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.